Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar kembali dalam berbicara tentang kenaikan harga ayam ataupun kawalan harga ayam selepas 30 Jun kerana pihak kerajaan membuat keputusan untuk mengapungkan semula harga ayam ikut harga pasaran selepas tamatnya kawalan harga maksima yang akan berakhir 30 Jun 2022. Jadi kita nak mendapatkan reaksi Persatuan Pengguna dalam hal ini. Setiausaha Persatuan Pengguna Kedah Kek Muhammad Yusrizal Yusof sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Cik Yusrizal, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji, apa khabar? Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kahar pada malam ini. Cik Yusrizal, mungkin sebagai permulaan situasi bekalan ayam dan juga harga ayam di kawasan Kedah ataupun di kawasan utara bagaimana sekarang? Okey, hasil pemantauan di Persatuan Pengguna Kedah di seluruh negeri Kedah ni, kita mendapati bahawa harga ayam ni mencukupilah untuk di negeri Kedah. Cuma kenaikan harga ayam ni agak mendadak kepada pengguna sehingga menyebabkan ketidakmampuan pengguna untuk memiliki ayam. Ya. Jadi apa membuat harga apung ni, harga siling ni, Ya. saya menyiasat perkara ini dan bertanyakan kepada beberapa peniaga. Mereka menyatakan bahawa harga ayam ni mereka tidak dapat menjual dengan harga yang murah. Jadi ini menjadi permasalahan lah di antara pengguna dan juga peniaga. Ya, dari pemantauan pihak KEK ke atas bekalan ayam dan juga harga ayam di sekitar Kedah, berapa kebanyakan majoriti peniaga menjual sekilo ayam walaupun ada kawalan harga maksima RM8.90 pada ketika ini? Kita yang paling murah lah yang kita tengok di pasar-pasar borong di seluruh negeri Kedah, mereka menjual sekitar harga RM9.50 ke RM10. Jadi ini nampaklah peningkatan mendadak. Kalau kita tengok di sebelum bulan Ramadan itu kita nampak harga ayam sekitar RM8.50 ke RM8.90 sekilo. Ya. Tetapi selepas semasa bulan Ramadan dan selepas berhari raya, harga dia makin meningkat. Ini sehingga RM10.50 lah. Kalau kita nampak di sini, kalau sekilo RM10.50, satu ekor ayam dia boleh mencecah ke 2 kilo. Ya. Jadi ini kalau kita tengok seekor ayam, pengguna terpaksa membeli dengan harga melebihi daripada RM20 seekor ayam. Ya, adakah pihak pengguna membuat laporan kepada pihak berkuasa, terutamanya kepada KPDN dan GP? Pengguna rata-rata hari ini kita pun menggalakkan pengguna untuk menyuarakan pendapat mereka kepada pihak kementerian. Tetapi pengguna hari ini kita dapat mungkinlah harga ni terlalu kerap naik, terlalu banyak. Jadi mereka tidak lagi menggunakan inisiatif untuk melaporkan kepada pihak berkuasa. Kalau ada pun mungkin 1 hingga 2% sahaja. Mereka selalunya mereka membiarkanlah kenaikan harga ayam ini. Ini yang kita menyedihkan daripada pihak kita lah. Cumanya pihak persatuan, kita selalu memantau harga barangan dan perkhidmatan ini, termasuk harga ayam ini. Dan kita selalu melaporkan dan memberi alternatif, cadangan alternatif kepada pihak kementerian bagaimana untuk menangani isu-isu kenaikan harga ayam ini. Kebanyakan saya bertanyakan kepada pengguna pada hari ini, mereka merungutlah kenaikan harga ini terlalu mendadak dan membebankan perbelanjaan kos isi rumah mereka. Ya, dari pemantauan pihak KEK, ada tak barangan setengah-setengah barangan yang menjadi keperluan harian pengguna di Kedah ada kekurangan bakalan dan mungkin ada laporan pencatutan dilakukan oleh pihak peniaga? Ada laporan sebegitu? Ya, ada, memang ada. Bukan ayam ini tidak menjadi pencatutan lah. Kita nampak keperluan yang lain seperti contoh dia tepung, minyak masak bersubsidi, memang telah lama berlaku pencatutan. Memang susah nak dapat lah. Memang susah nak dapat. Tapi di sebelah Selangor, di sebelah bandar ini kita nampak
minyak masak subsidi memang tidak ada lagi. Mhm. Tetapi di sebelah Kedah ini memang amat popular minyak masak subsidi kerana harganya RM2.50 Betul. sekilo. Ya. Jadi ini membantu golongan-golongan pengguna yang berpendapatan rendah. Jadi tetapi kebanyakan minyak-minyak masak ini digunakan oleh peniaga seperti goreng pisang dan sebagainya, menyebabkan pengguna terpaksa berlumba-lumba untuk mendapatkan minyak masak ini. Tepung juga menjadi susah untuk mendapat tepung walaupun harga tepung hari ini dah mencecah RM4 sekilogram. Disebabkan berlakunya peperangan eksport gandum ini dikurangkan. Ya. Jadi tepung pada hari ini amat susah sukar didapati dan menyukarkanlah peniaga-peniaga kuih dan juga pengguna-pengguna. Tepung ni amat perlu kalau kita lihat, bukan sahaja ayam, tapi tepung ini adalah menjadi santapan juga untuk rakyat di Malaysia. Ya. Kiranya susah untuk mendapati ini, menyukarkan pengguna lah untuk Ya. menghidang santapan menggunakan tepung ini. Ya, dari dapatan Cik Yusrizal dan juga Kek, apa sebenarnya yang menyebabkan bekalan kurang, terutamanya tepung, terutama di negeri Kedah? Adakah kerana mereka sukar mendapatkan bekalan dari pemborong, seperti mana kita tahu isu bekalan rantaian global ini terganggu, ataupun memang tidak ada bekalan yang boleh diperolehi oleh mereka dan tidak nak mendapatkan cara alternatif itu sukar pada ketika ini? Kita nampak sebenarnya bekalan itu ada di situ. Bagi Persatuan Pengguna Kedah, kita pendapat kita bekalan tu ada di situ. Tetapi pemborong dan peniaga ini amat bijak. Dia nampak bekalan akan berkurangan. Jadi ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Sebelum menaikkan harga satu barang ni, contoh di tepung tadi, mereka menyembunyikan dulu tepung tu. Mereka menyimpan dulu tepung itu. Perkataan dia menyimpan dulu tepung itu sehingga satu tahap tepung ini sukar didapati dan mereka boleh menjual tepung ini dengan harga yang tinggi. Kalau ikut rangkaian global, tepung ini telah diwawarkan bahawa ekspor gandum akan diberhentikan. Jadi tepung itu masih ada tetapi peniaga dan pemborong ini menyimpan dulu stok-stok tepung untuk mereka nampak di satu masa berlaku krisis untuk tepung ini dan mereka dapat menjual dengan harga yang tinggi. Jadi ini kita selalu berbincang dengan pihak-pihak kementerian, pihak-pihak kerajaan untuk memantau perkara ini supaya tidak berlarutan. Kan, orang-orang yang sorok menyimpan dan juga menyembunyikan stok-stok bekalan-bekalan keperluan harian pengguna ini agar diambil tindakan. Jadi kita nampak pihak kementerian ada mengambil tindakan. Jadi perkara ini berkurangan dan kita nampak sehingga ke hari ini masih ada stok tetapi berkurangan di pasaran. Okey, menarik. Kita harapkan lebih kerap pihak berkuasa mengambil tindakan jika ada berlaku sorok, aktiviti sorok untuk mengawal harga yang lebih tinggi jika mereka keluarkan pada masa yang akan datang. Jadi, pandangan Kek pula bagi pihak kerajaan akan mengapungkan harga ayam ikut harga pasaran dan ikut formula supply and demand selepas 30 Jun. Apa pandangan Kek tentang hal ini? Ini mengapungkan harga ayam ini adalah satu langkah yang menyedihkan pengguna lah. Kalau kita nampak perkara ini bukan pertama kali dilaksanakan oleh kerajaan. Kerajaan terdahulu pernah juga mencuba untuk mengapungkan harga ayam ini. Saya ingat saya pada tahun 2006 ke 2007. Semasa itu saya dah bersama Persatuan Pengguna Kedah di mana kerajaan mengambil inisiatif untuk mengapungkan harga ayam dan juga harga keperluan yang lain disebabkan untuk menghormati pasaran. Sekiranya meletakkan harga shilling kepada satu-satu barang ini adalah trend yang tidak baik kata mereka. Tetapi kalau kita nampak apungan ini kalaulah adil kepada pengguna, amat menghormatilah keputusan kerajaan, tetapi kita risau akan terjadi seperti mana yang terjadi dahulu apabila diapungkan harga ayam ini
kenaikan harga untuk ayam ini amat mendadak. Sehingga kan pengguna tidak mampu lagi. Hari ini kalau kita tengok keperluan yang lain, contoh dia sumber protein untuk pengguna adalah ikan, daging, dan juga makanan-makanan laut, semua dah naik harga sehingga kan pengguna tidak mampu membeli lagi. Kalau kita tengok daging untuk daging lembu sekilogram berharga 38 ke 40 ringgit sekilogram. Kalau tengok ayam berharga RM20. Jadi kemampuan pengguna hari ini adalah membeli ayam. Sebab itulah harga ayam apabila berlaku kenaikan pada hari ini, semua pengguna mengungut. Itulah solusi yang terakhir pengguna untuk menikmati hidup pengguna. Itulah solusi terakhir. Apabila harga ayam ini naik, inilah menyebabkan pengguna terbeban. Dengan kos sara hidup yang makin meningkat pada hari ini, semua benda pun dah naik. Jadi inilah menjadi kebimbangan kepada pengguna. Jadi saranan kerajaan mengapungkan harga ini haruslah berserta dengan pengawalan kenaikan harga. Kerajaan hari ini dah ada satu akta anti pencatutan. Jadi kita harap supaya kerajaan menguatkuasakan akta ini supaya tidak ada manipulasi harga kepada pengguna. Hari ini kita nampak manipulasi harga. Mungkinlah ada pemborong yang menetapkan harga begini sehinggakan satu kedah menjual dengan harga yang sama. Padahal kita boleh membeli, boleh menjual dengan harga yang murah. Tetapi ada pakatan-pakatan tertentu sehingga semua peniaga menjual harga yang sama dan kita terpaksa membeli harga yang sama. Ya, bagi pandangan Cik Yusrizal, selain daripada mengawal harga dan juga memantau pergerakan harga apabila diapungkan kelak oleh pihak berkuasa, kerajaan juga mengumumkan akan menyalurkan bantuan tunai kepada kelompok yang memerlukan, terutamanya B40 dan mereka yang tidak berkemampuan untuk membeli makanan dan juga menyediakan makanan untuk ahli keluarga mereka. Jadi bentuk bantuan tunai ini seringkali dianggap sebagai satu instant cash assistance kepada pihak B40 dan mereka yang memerlukan. Apakah cara lain untuk memastikan tidak ada ketirisan ataupun bantuan tunai ini benar-benar menepati objektif pihak kerajaan? Kalau mereka mahukan makanan, mereka akan gunakan duit ini untuk membeli bahan makanan utama harian mereka seperti tepung, beras, ikan ataupun ayam. Kalau tidak, mereka akan, kita tidak anggap ia dimanipulasi ataupun disalahguna oleh pihak kelompok ini, tetapi supaya ia benar-benar mencapai objektifnya. Kalau di Selangor, saya berbual dengan pihak POMKA sebentar tadi, mereka mengatakan ada cara voucher ataupun kad yang ditentukan dengan jumlah yang diberikan oleh pihak kerajaan di Selangor dan pengguna akan beli di pasaraya ataupun kedai yang sudah pun ditetapkan. Mereka hanya boleh membeli barangan makanan tertentu saja. Jadi kalau di peringkat kebangsaan ataupun nasional ini, mungkin pandangan Kek ataupun pengalaman Kek tentang hal ini. Okey, pemberian cash ini kita amat khawatirlah kalau nak beri cash kepada B40 untuk supaya golongan B40 ni dapat membeli barangan keperluan mereka dengan mengurangkan kos sara hidup mereka. Kita amat bimbang. Ya. Kerana bila kita beri cash, peniaga ini akan nampak bahawa pengguna ni mampu untuk membeli, jadi mereka ini manipulasi harga itu. Jadi kita perkara ini pernah berlaku. Dulu zaman sebelum kerajaan sebelum ini memberi BRIM. Ya, kalau betul. Kita ingat lagi. Apabila BRIM dikeluarkan, kita nampak harga barang melambung. Inilah kita nampak permainan harga daripada peniaga-peniaga ini. Jadi pemberian cash ini amatlah tidak sesuai, saya ingat, kepada B40. Sekiranya itulah kita menyokong juga pemberian voucher yang macam mana yang kerajaan sekarang telah laksanakan sebenarnya pemberian voucher ini kepada golongan-golongan ini. Contoh dia kepada e-Kasih. Golongan yang memerlukan, mereka memberi voucher untuk membeli barangan di pasaraya tertentu. Jadi yang ini bolehlah ke pasaraya tu
untuk membeli barangan tertentu. Supaya cash ini tidak digunakan oleh pengguna itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita beri cash, dia tak gunakan untuk membeli barangan. Dia gunakan untuk benda lain. Dan kita takut berlaku gejala sosial yang lain. Dan kita kalau diberikan voucher untuk membeli barangan keperluan, ini adalah amat memudahkan kepada pengguna untuk mengurangkan beban dia untuk membeli barangan keperluan. Tidak lupa juga kita ingat pemberian voucher ini tidak adalah kita beri kepada pengguna sahaja. Kita lihat juga di golongan-golongan yang mengusahakan kedai-kedai makan. Kalau kita nampak di sini, pengguna hari ini kalau yang dah bekerja, Betul. memang sukarlah dia nak balik Ya, tak ada makan. masa. Ya, tak ada masa nak masak. Tak ada susahlah nak balik makan di rumah. Jadi terpaksa ke restoran dan juga ataupun gerai-gerai makan untuk membeli untuk menikmati hidangan lunch ataupun makan petang kan. Makan malam mungkin boleh masak, tapi lunch dan makan petang dan sarapan pagi ini memang kebanyakan kalau kita tengok kalau buat kajian sebanyak 60% daripada rakyat Malaysia makan di restoran pada waktu tersebut. Jadi kerajaan perlu fikirkan juga untuk pembelian insentif ini kepada golongan-golongan peniaga-peniaga kecil ni supaya mereka tidak terbeban dan mereka ni nak jual juga dengan harga yang murah. Kalau mahal, pengguna itu akan boikot restoran tu. Jadi kita fikirkan inisiatif ini juga supaya mengurangkan beban-beban pihak-pihak ini. Kita lihat sambutan pihak peternak ataupun peniaga ayam amat gembira dengan keputusan kerajaan mengapungkan harga mengikut harga pasaran selepas hujung bulan ini, dan mereka amat lega kerana mereka terpaksa menyerap kos pengeluaran ataupun input yang tinggi sejak sekian lama, hampir setahun lebih. Tetapi kalau kita lihat sejarah dan pandangan Kek juga, kita bukan tidak pernah lihat harga ayam boleh menjadi murah sampai RM3.50 sekilo sebelum ini. Pernah juga sampai hanya sekitar RM4.50 sekilo. Dan tak lama juga sebenarnya, bukan bertahun-tahun, baru saja ini. Bagaimana pihak industri juga perlu memainkan peranan. Ya, kita faham harga dedak, harga makanan ternakan melambung tinggi, tetapi mereka juga perlu mengambil peranan mengapa bakalan makanan ayam ini perlu juga dikeluarkan di dalam negara. Bukan kita bergantung 100% dengan bahan import. Mengapa juga mereka perlu adakan R&D sendiri kalau syarikat-syarikat besar tu kan? Mengapa tidak selama ini mereka hanya memilih untuk import kerana kos import lebih murah? Tetapi keadaan sudah berubah, import semakin mahal. Mereka perlu juga menyediakan ruang untuk mereka sendiri ataupun sistem kitaran peternakan ini juga perlu berdaya saing mengeluarkan bahan-bahan input mereka selain daripada mengimport dari luar negara yang semakin sukar diperolehi dan harganya amat tinggi. Pandangan Kek tentang hal ini. Okey, baik. Untuk solusi jangka masa panjang ini, Kek 12 tahun kita dah membuat cadangan untuk kita adakan supaya kita adakan kaedah untuk menangani kos-kos peternakan, peladangan dan sebagainya secara sendiri. Betul. Sebagai contoh untuk kita orang Kedah ni banyak petani, saya pun anak cucu petani juga. Kita nampak kos-kos penanaman padi contoh dia adalah berdasarkan harga racun dan juga baja. Baja dan benih misalnya, ya. Ada benih, ya. Satu masa dahulu baja ini diberi secara percuma oleh kerajaan, tetapi hari ini tidak lagi. Ya. Jadi ini adalah kos-kos yang terpaksa ditanggung oleh petani-petani. Dan juga benih ini dulunya ditanggung oleh kerajaan 100%, tetapi hari ini petani kena menanggung sebanyak 50% harga benih itu. Dan racun hari ini amatlah tinggi. Kita tengok kalau kita import racun ni amatlah tinggi, kenaikan sebanyak 200% pada tahun ini. Ini menjadi alasan-alasanlah kepada
di peringkat peternak dan juga petani. Dan di peringkat pemborong dia kata kita ambil daripada petani ini mahal, kita terpaksa jual mahal. Betul lah bagaimana Tuan Haji Nazri cakap tadi. Kita selalu cakap harga ayam satu masa, semasa PKP hari itu, apabila industri makanan tidak bergerak, industri kantin tidak bergerak, industri hotel tidak bergerak. Betul. Dan berlaku pengurangan demand di situ, permintaan di situ, harga automatik dah jadi RM3.50 sekilo. Bagaimana boleh pemborong, peniaga ayam boleh menjual dengan harga yang murah, tapi sekarang tak boleh. Alasan, pelbagai alasan. Inilah menyedihkan kita di pihak Persatuan Pengguna. Saya juga berbincang dengan pihak Pongkar, pernah saya berbincang dengan pihak Pongkar. Kenapa masa perbincangan dengan pemborong dan peternak ini dilakukan oleh kerajaan, kenapa kami NGO pengguna yang mewakili suara pengguna ini tidak dijemput? Ini tidak ada win-win situation di situ. Dan berlaku keputusan di antara kerajaan dan juga peniaga sahaja. Kami adalah peringkat pengguna. Ada juga untuk menyuarakan beberapa pendapat untuk kita salurkan. Contoh dia beginilah, apabila permintaan tinggi, inilah peniaga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Jadi kita harap kalaulah kos-kos penternakan dan juga kos-kos pertanian seperti baja dan racun ini menjadi alasan kenaikan harga, kita harap Kementerian Pertanian mengambil inisiatif ini untuk membangunkan. Kita ada pelbagai agensi di bawah Kementerian Pertanian. Saya dah buat kajian dah sebanyak 16 ke 17 agensi. Dan juga R&D untuk membuat racun sendiri, baja sendiri. Bukan saja kita ada syarikat-syarikat untuk mengeluarkan baja dan racun, tetapi kita ada pusat center kita untuk R&D. Kita harap agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian ni bergerak, seperti RISDA dan sebagainya bergerak. Ya, pasti. Pasti kena bergerak dan kita kena bangunkan. Tak boleh cara lama dah ya, Encik Yusrizal. Ya. Ya, kerana peruntukan diberikan kepada mereka menggunakan duit rakyat saban tahun. Ya, sampai berjuta-juta peruntukan. Tapi kita tak nampak hasil dia. Kita harap kerajaan yang memerintah supaya melihat perkara ini balik. Supaya petani pun kurang beban dia. Dan juga pengguna akan kurang beban dia. Tapi sekiranya berlaku juga kenaikan harga, inilah kita akan dapat punca kenaikan harga itu kita boleh nampak. Di antara pemborong dan juga peniaga. Itu saja. Okey, terima kasih. Saya rasa membuka mata perbincangan kami pada malam ini. Pandangan KIK Muhammad Yusrizal Yusof, Siswa Persatuan Pengguna Kedah. Kajian mereka di lapangan amat berguna bagaimana kita memahami sentimen peniaga, sentimen pengguna berkaitan dengan kos harga barangan makanan yang amat tinggi pada ketika ini. Terima kasih Cik Yusrizal. Mungkin kita akan terus berinteraksi dalam sesi yang lain pula ya. InsyaAllah. Terima kasih Asrul Awani kerana menjemput kami Persatuan Pengguna Kedah. InsyaAllah kita akan terus berinteraksi. Betul. Jadi kita akan berjumpa lagi. Cik Yusrizal, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.